Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Saya dapat bersama dengan tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari yang menonton dan melayari saluran ini. Syukur kerana kita dapat sihat, ya, kita berada dalam keadaan sihat, kita berada dalam selamat walaupun berkempen begitu sengit sekali dalam tempoh sepanjang kempen 14 hari kita di Johor ini. Saya juga merasa gembira kerana akhirnya hari ini hari yang penamat dalam siri kempen yang begitu lama, dan saya ada keyakinan setelah pergi ke 26 kawasan parlimen diikuti dengan kali kedua, pusingan kedua di beberapa tempat, maka saya ada keyakinan bahawa Barisan Nasional ada harapan yang tinggi, ada hasrat yang tinggi, dan ada kata orang itu cita-cita yang tinggi bagi kita berjaya memerintah dan meletakkan seorang menteri besar di negeri Johor ini. Tak lain dan tak bukan Datuk Hasni Mohamad. Merayu kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari agar kita tidak melupakan segala janji palsu mereka dan segala kelam kabutnya negara dan negeri selepas PRU yang ke-14, dan jangan kita ulangi memilih mereka yang silap pada 12 hari bulan ini. Pilihlah calon-calon Barisan Nasional yang telah terbukti sebelum-sebelum ini Barisan Nasional lah yang membangunkan negeri dan negara. Setelah tahun yang keempat ini, hampir 4 tahun, pada 9 hari bulan 5 tahun 2022 ini, bererti genap 4 tahun, segala penipuan itu masih lagi segar di ingatan rakyat. Itu yang saya lihat bila bertemu dengan ramai pengundi dalam siri kempen banyak hari ini. Itu penemuan saya yang pertama, iaitu bagaimana rakyat masih tidak lupa lagi kepada parti-parti yang berjanji tetapi tidak menunaikan manifesto mereka pada PRU yang ke-14, sehingga mereka tertipu dan memilih kerajaan negeri dan kerajaan pusat yang salah. Itu penemuan saya yang utama dan pertama. Oleh itu, saya harap pada 12 hari bulan kita membulatkan tekad mengundi calon-calon Barisan Nasional, dan kita berlaku adil kepada semua kaum di dalam negeri Johor ini. Itu sebab UMNO 37 kerusi, MCA masih lagi kekal 15 kerusi, dan 4 kerusi untuk calon MIC. Dan pilihlah calon-calon Barisan Nasional, tak kira mereka nombor berapa dalam kertas undi, ada nama dan ada lambang BN, itulah yang kita akan pilih pada 12 hari bulan. Apakah perkara utama dalam kempen ini? Perkara utama dalam kempen ini ialah kita ingin menjadikan negeri Johor sebagai negeri paling maju antara negeri-negeri dalam seluruh negara Malaysia. Kerana ia pernah berlaku pada 2013, 14, 15, 16, 17, pelaburan tertinggi antara semua negeri-negeri ialah negeri Johor. Tetapi kemudian diranapkan oleh PH yang di dalamnya ada ketua sekarang ini jadi Pejuang, ketua yang sekarang ini jadi PPBM dan PN, yang di dalamnya ada Amanah, di dalamnya ada DAP dan juga PKR, ada juga dulu muda sekarang keluar, ya. Jadi semua mereka itu sekeluarga menipu manifesto pada PRU yang ke-14, maka negeri Johor ini jatuh ke tangan mereka. Satu lagi yang saya kongsikan sepanjang kempen ini, bila saya tanya di warung-warung, Tok, siapa calon menteri besar mereka? Ya? Siapa calon menteri besar PN? Siapa calon menteri besar Pejuang? Siapa calon menteri besar PH? Saya kata, dia orang tak umum lagi ya? Bila nak umum ni? Ya? Bila nak umum calon-calon ni? Besok dah mengundi dah. Bererti mereka tidak ada calon menteri besar, dan tidak ada siapa yang boleh dipertanggungjawabkan atas janji-janji mereka. Mereka adalah
orang yang sekumpulan parti politik yang tidak boleh memilih satu calon menteri besar bagi mengepalai untuk melaksanakan janji-janji pada rakyat dan bagi mengepalai untuk membangunkan negeri dan juga rakyat. Ini satu perkara utama dalam pilihan raya ini, bukan pasal kluster mahkamah. Perkara utama ialah siapa orang yang kita boleh pegang dirinya untuk membawa Johor ke tahap negeri paling baju di Malaysia ni. Siapa? Ini persoalan yang amat besar. Kalau hari ini nak umum, terlambat dah. Orang pun dah tak kisah dah, sebab kita dah tahu daripada awal. Sejak dibubar lagi kita dah beritahu dah bahawa calon menteri besar kita hanya ada satu, iaitu Datuk Hasni Mohamad, iaitu calon di Dewan Undangan Negeri Benot Pontian. Yang mereka serang ini bukan bertanding di negeri Johor, itu perkara pertama. Kemudian yang mereka serang ini belum habis lagi diputuskan dalam mahkamah, dan mereka tidak boleh membuat keputusan melangkaui apa yang akan diputuskan oleh mahkamah. Datuk Seri Najib misalnya, Mahkamah Persekutuan 5 hakim belum membuat keputusan, jadi kita tidak boleh membuat rumusan yang mendahului keputusan mahkamah. Datuk Seri Zahid misalnya pula, beliau masih belum lagi bermula untuk membela diri. Jadi prosesnya panjang dan mereka tidak boleh terus menuduh dan membuat kesimpulan. Dan kita tahu ini adalah 2 contoh pimpinan yang dizalimi dengan pendakwaan politik berpilih oleh mereka, selective political prosecution. Jadi kempen-kempen serupa itu sebenarnya rakyat dah muak dan rakyat dah faham segala proses mahkamah ini. Saya rasa orang Johor ada sikit yang termakan, tetapi tidak majoriti. Ia bukanlah satu perkara penting. Majoriti kepada rakyat Johor ialah apakah yang dihamparkan dan dihidangkan di hadapan mereka. Siapakah yang mereka percayai apabila berjanji? Apakah ikrar dan juga ikhtiar yang kita nyatakan dalam manifesto dan aku janji Barisan Nasional itu mereka percaya atau tidak, dibanding dengan manifesto-manifesto daripada PH, daripada Pejuang dan juga daripada PN. Dan Pejuang termasuk yang menipu manifesto, PN komponen utamanya menipu manifesto, dan PH semua menipu manifesto. Saya tak adalah nak dapat menceritakan segala penipuan-penipuan itu, tapi cukuplah jika saya nyatakan bahawa harga minyak tidak seperti yang mereka janjikan, pendidikan percuma tidak seperti yang mereka janjikan, KWSP untuk wanita tidak seperti yang mereka janjikan, peruntukan ahli-ahli parlimen sama pembangkang dan kerajaan. Ahli parlimen mereka 3.8 juta, tapi ahli parlimen pembangkang masa kami jadi pembangkang hanya 100,000. Dan banyak lagi lah kalau nak cerita. GST dimansuhkan tetapi diganti dengan 6 cukai baru dan 3 kenaikan cukai. Jadi penipuan-penipuan ini saya rasa rakyat tak lupa. Dan kalau nak diulas panjang lagi tentang bab itu, saya dengan ini menyeru agar pengundi-pengundi, penyokong, pendokong dan juga simpatizer, rakan-rakan, sahabat-sahabat Barisan Nasional keluarlah mengundi awal pada hari Sabtu ini, iaitu pada esok hari 12 hari bulan. Keluarlah mengundi awal, jangan kita lewat-lewatkan. Tak kiralah pukul berapa cadangan daripada SPR, apabila kita dah tiba di dalam bangunan sekolah itu terutamanya, mereka tidak akan suruh kita balik. Katalah dalam slot cadangan pukul 2 petang, tapi kita datang 10 pagi, SPR tak akan suruh kita keluar tunggu pukul 2 petang. Ini satu perkara yang saya ingin ingatkan pada penyokong-penyokong Barisan Nasional.